Terima kasih Hani dan rakan-rakan semua. Selamat pagi saya ucapkan dari hadapan Dewan Manhattan di Hotel Berjaya Times Square Kuala Lumpur untuk hari kedua berlangsungnya ASEAN Japan Television Festival di sini. Semalam telah pun menyaksikan majlis perasmian dengan penekanan yang diberikan kepada peranan televisyen merentas sempadan bukan sahaja dalam kalangan negara anggota ASEAN tetapi juga dengan Jepun dan negara-negara lain yang berpotensi untuk menjadi rakan penghubung dalam telekomunikasi khususnya penyiaran televisyen. Hari ini beberapa program akan terus dilangsungkan dalam bentuk perbincangan dan juga forum. Kerana ini 2 hari ini merupakan hari yang penting untuk melihat dari aspek akademik, dari aspek pelaksanaan dasar dan juga ruang bincang khusus bagi isu-isu berkaitan bidang penyiaran dan telekomunikasi dalam kalangan negara anggota ASEAN sendiri. Ketika ini saya bersama-sama dengan seorang penyampai berita dari Spring News Thailand, Dr. Jesada Salatong. Selamat pagi, Doktor. Selamat pagi, Swadikap. Sawadikap. Okay, you as a news presenter, your opinion on the integrity of delivering news to the public and also across borders among ASEAN countries? Well, actually, I think we face the same challenge within ASEAN countries because at the same time, we need to be watchdog, right? We have to play the role as watchdog to report what's happening in our countries, right, for the public. But at the same time, if we portray it not in the proper way, it can cause panic as well. For example, just the blast that happened in Bangkok not long time ago and many casualties from Malaysian people in Thailand as well, right? At the same time, we need to make the report precise and correct, right? But at the same time, we have to be careful not to spread the wrong message or wrong information, or else it can be a big panic for the public and it's going to affect tourism industry in Thailand as well. And what would be the right approach in delivering news, not just for the people or the audience within the country, but also across borders among other ASEAN countries? Because nowadays we know that television can be viewed anywhere in the world. Well, that's really a very big challenge for television production nowadays, right? Because we are in the age of convergence. I think, of course, we have to think about what is the fact and the truth. This is what we have to report, right? No matter which country we are. But at the same time, we have to think further that our audience, just like you mentioned, that it's not only the audience in our country, but at the same time, we may think about like audience from other countries as well. For example, like if we have any issue like the yellow shirt protest in Malaysia, so you have to think maybe like people from outside Malaysia may worried about this, and you have to provide like useful information for them. Like okay, although the protest happened in the downtown of Malaysia, but other parts of Kuala Lumpur it's still safe. You can come freely, for example. Yeah. Baik, dan untuk makluman anda juga, Dr. Jesada akan menjadi moderator untuk salah satu daripada sesi yang bertajuk Promoting Cross-Border Tourism in Television Content. So what issues will be addressed in this session about tourism? Well, as you know that in our ASEAN region, tourism industry is very important, yet it's very competitive. Although it's a big challenge, but its opportunities for TV production as well. As you can see that there are lots of TV programs that's related to tourism industry in ASEAN. So we will talk about this, what is the opportunities, what is the challenges, and what we can do together among production and then like producers of tourism industry in ASEAN. Yeah. Terima kasih, Doktor. All the best for the session. Thank you very much for being with us. Dr. Jesada Salatong yang merupakan penyampai berita dari Spring News Thailand. Dan selain daripada itu, pelbagai golongan juga menyertai sesi yang berlangsung hari ini, termasuk juga golongan pelajar. Dan ketika ini saya bersama-sama dengan saudara Andrew Philip Varghese yang merupakan pelajar dari University Help. Andrew, selamat pagi. Jadi boleh Andrew kongsikan peranan pelajar dalam sesi-sesi yang akan berlangsung hari ini. Okay, peranan pelajar untuk sesi hari ini. So basically kita datang ni sebagai assignment. So cara-cara kami datang dari bidang komunikasi. So salah satu cara untuk mengetahui bidang-bidang buat untuk media television production sebagaimana yang kita belajar dalam universiti juga. Pasal dalam universiti kita ada studio yang untuk buat recording. So lebih kurang sistem yang sama juga kita belajar, cuma sekarang ni kita nak belajar sebagai lebih in-depth dalam industri yang sebenar saja. So kita nak applykan knowledge yang kita belajar untuk sini. So tengok nak bandingkan lah macam mana. Yeah. Apa yang apa yang Andrew sendiri harapkan daripada program ini? Mungkin ada mungkin
peningkatan dari sudut pengetahuan ataupun pengalaman, mungkin juga untuk mengembangkan networking, bagaimana? Itu memang betul. Saya memang berharap dapat tingkatkan working. So dapat kenal dengan pelbagai production houses. RTM sebenarnya salah satu mereka. Sebagai cara yang kita boleh harap pengetahuan, knowledge tu, yang ilmu yang kita boleh belajar, kita boleh kembangkan lagi. Habis dalam masa kini, bidang media, komunikasi dan media semakin meningkat. So kita kena cari cara untuk tingkatkan lagi ke hadapan. Cari teknik yang baru, teknologi yang lagi baru. So dengan cara ini saya rasa memang sepatutnya lah, kalau boleh pelajar dapat untuk datang ke sini, memang best lah. Yeah. Berapa ramai kawan-kawan yang turut serta? Buat masa sekarang yang saya tahu ada 35 pelajar. Kita punya lecturer ada lebih kurang 4 orang. So ini dari universiti kami sahaja lah yang buat sampai saya tahu. So yeah. Jadi Andrew sebagai seorang dalam kalangan belia, ya, Gen Y. Ya, kalau kita lihat hari ini mungkin cabaran dari sudut media moden, ya, seperti Facebook, ya, laman-laman sosial, Instagram dan sebagainya, Twitter, menjadi mungkin pilihan ataupun kecenderungan bagi golongan muda, anak remaja, untuk perkongsian maklumat dan macam-macam lagi. Jadi bagaimana mungkin media tradisional ataupun media arus perdana seperti televisyen, radio dan sebagainya perlu memperkukuhkan kedudukan, kerana mungkin dari maklumat dari sudut laman sosial itu mempunyai impak yang cukup besar pada golongan muda. Dalam pandangan saya lah, because internet semakin meningkat sekarang, so salah satu cara media production dia sepatutnya ikut dengan masa lah. Dia cuba ikut masa. Bukan yang saya nak cakap TV dalam beberapa tahun lagi tak akan berfungsi lagi, atau radio. Tetap ada orang akan ikut juga media masa. Tapi sekarang ni social media semakin meningkat. So production houses patut ikut juga sekali. Macam tu dia boleh kembangkan lagi mereka punya dia punya views sekali semua tu. So dia boleh appeal dengan golongan yang lagi tua sikit, dan also dengan golongan yang lebih muda. Ini peranan Andrew dan rakan-rakan, kerana Andrew satu hari nanti juga akan tamat pengajian dan juga menyertai alam pekerjaan. Dah bersedia? Belum lagi, tapi ada masa lagi. Tapi harap dengan pengetahuan dan ilmu yang saya boleh peroleh hari ini cukup untuk saya lah. Okay. Untuk berkembangkan lagi saya punya bidang pekerjaan. Okay, terima kasih Andrew Mahiz, Selamat Wajah Jaya untuk program hari ini dan juga dalam bidang pengajian, juga kepada semua pelajar di luar sana. Yang kita tahu bahawa ini salah satu daripada cabaran bagi televisyen sebagai salah satu daripada media arus perdana yang kini juga dilihat sebagai media tradisional, berhadapan dengan info ataupun maklumat yang datang dari pelbagai sumber, termasuklah juga internet. Ini juga akan dibincangkan dalam salah satu daripada sesi forum yang akan berlangsung, iaitu TV Copyright Protection on Facilitation of Online Distribution, selain daripada beberapa isu lain yang juga akan dibincangkan, termasuk drama, animasi dan juga pemasaran untuk televisyen, disertakan dengan mungkin bentuk-bentuk media yang lain. Program di sini akan terus berlangsung sepanjang hari, esok dan juga lusa, hari terakhir di Hotel Berjaya Times Square Kuala Lumpur. Esok program di sini akan mula dibuka untuk orang ramai melihat sendiri konten ataupun kandungan yang dibawakan dalam stesen-stesen televisyen yang menyertai program di sini. Juga peluang untuk syarikat syarikat untuk mengambil bahagian dalam sisi pitching untuk projek-projek yang boleh dikongsikan, potensi peluang perniagaan untuk anda semua. Jangan lupa datang ke Hotel Berjaya Times Square Kuala Lumpur untuk ASEAN Japan Television Festival yang akan terus berlangsung sehingga lusa. Setakat ini dahulu daripada saya, Hezri, di hadapan bilik Manhattan di Aras 14 Hotel Berjaya Times Square Kuala Lumpur. Saya akan kembalikan anda semua ke Angkasa Puri untuk mengikuti berita semasa 9. Teruskan bersama kami.